Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamila. Ya, Waalaikumsalam. Okay, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okay, Alhamdulillah. Macam mana puasa hari ni? Okay? Hari ni okey, cuma macam panas sikit lah. Tak selesa sikit. Samalah keadaan di sini pun sama juga, panas juga kan. So haus sikit, tak apa. Harap dia tak mengganggu lah sesi kita. Okay, Mila kat mana sekarang? Dekat kampus ke dekat rumah? Sekarang dekat rumah, tak balik kampus pun. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Intan Syazina binti Sani, boleh panggil Intan. Saya merupakan kaunselor training di Universiti Utara Malaysia dan saya merupakan kaunselor Mila pada hari ini. Okay, boleh Mila perkenalkan latar belakang diri, pendidikan dan juga latar belakang keluarga. Okey, nama saya Nurul Syamila binti Nordin, umur 22 tahun. Saya tinggal di Pokok Senar Kedah dan asal pun dekat Kedah juga. Saya anak ke-6 daripada 7 orang adik-beradik dan saya sekarang melanjutkan pelajaran di Universiti Utara Malaysia dengan mengambil jurusan kos pendidikan kaunseling. Oh, orang Kedah Mila rupanya. Okay. Ya, Kedah. Okay, pelajar bimbingan dan kaunseling, bakal cikgu kaunseling ni? Ya. Okay. InsyaAllah. Okay. Sebelum tu saya nak tanya Mila, pernah tak Mila attend mana-mana counselling session sebelum ni? Untuk tu saya pernah attend untuk sesi kaunseling individu. Tu pun bukan sebab ada masalah ataupun apa-apalah, sebab memenuhi tugasan subjek kami helping skill yang memerlukan kami untuk cari kaunselor berdaftar dan buat sesi lah, macam nak tahu macam perjalanan sesi tu. Itu saja. Maksudnya Mila pernah attend sesi kaunseling tu untuk buat assignment lah, melengkapkan kerja khusus. Okay. Betul-betul. Memandangkan Mila pernah pergi juga kan sesi kaunseling, boleh saya tanya apa yang Mila faham tentang sesi kaunseling? Okay. Apa yang saya faham berkaitan dengan sesi kaunseling ni, sesi kaunseling merupakan hubungan antara kaunselor dan klien, di mana kaunselor bertindak untuk tolong klien lah untuk menyelesaikan satu masalah yang dibincangkan dalam sebuah sesi dan mendapat kesayangan yang terbaik lah terhadap isu tersebut. Itu yang saya tahulah. Okey, bagus. Ada betulnya di situ. Okey, sebelum ni saya akan menerangkan sedikitlah mengenai sesi kaunseling ni. Okey, untuk pengetahuan Mila, kita ada dua sesi, iaitu individu dan juga sesi kaunseling kelompok. Macam kita buat sekarang ni adalah sesi kaunseling individu. Okey, kaunseling ni merupakan satu perhubungan antara kaunselor iaitu saya dan juga klien iaitu Mila, di mana kita membantu untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh klien dan juga tanggungjawab saya as a counselor, saya perlu bersedia mendengar segala isu atau masalah yang diluahkan oleh Mila, dan tanggungjawab Mila as a client perlu bercerita dengan saya secara jujur. Dan dalam sesi kaunseling ini juga ada etika kerahsiaan, di mana segala perkara ataupun segala isu yang dibincangkan pada sesi hari ini adalah menjadi kerahsiaan antara kita berdua, dan saya tidak akan menceritakan ataupun membawa isu-isu yang dibincangkan oleh Mila di luar daripada sesi kita lah, dan tidak akan memberitahu pada sesiapa. Jadi Mila tidak perlu risau, dan anything that Mila ingin share dengan saya, Mila share je, okay? Dan kecuali perkara-perkara ataupun isu-isu yang Mila bincang pada hari ini boleh memudaratkan diri Mila
dan juga Mila berniat untuk memudaratkan hidup orang lain, maka saya sebagai kaunselor terpaksa menceritakan ataupun beritahu kepada pihak yang berkuasa. Okey, bukan itu saja untuk pengetahuan Mila, sesi kaunseling individu ini akan berjalan selama 45 minit. Okey, jelas Mila? Okay, jelas. Okey, bagus. Okey, kita boleh mulakan sesi sekarang. Mila ready dah ke? Dah ready dah. Okey, bagus. Okey, apa yang Mila nak share dengan saya hari ini? Okay, apa yang saya nak share pada hari ni taklah berat sangat isu yang saya hadapi sekarang ni. Isu ni adalah berkaitan dengan pembelajaran secara atas talian. Kan dah 3 sem, kami terpaksa belajar di rumah, jadi ada sikap kami antaranya adalah berkaitan dengan masalah line. Sebab line di kampung saya tak begitu okey. Sebenarnya dulu okey je, saya tak tahu lately kenapa tak berapa okey sangat. Bila tak berapa okey kan kami kena belajar secara Webex, guna aplikasi Webex tu kan. Bila guna tu saya macam masuk lambat. Bila masuk lambat tu macam risaulah, takut terlepas apa yang doktor nak cakap, ada maklumat penting pada awal kelas kan. Doktor selalu briefing awal-awal kelas kan, macam maklumat penting apa-apa. Saya takut jugalah. And then bila masuk lewat tu, kalau saya masuk pun Webex tu dengar suara macam tersangkut-sangkut, macam maklumat tak dapat lah kan, tak berapa dapat sangat. And then yang kedua adalah masalah berkaitan dengan pengurusan masa bila duduk rumah ni. Macam saya tak tahu nak buat apa. Macam saya dahulukan benda yang tak penting dulu. Macam saya nak cakap macam berbeza lah bila saya duduk dekat UM. Macam bila duduk kat UM saya pantul lah. Macam contohnya kelas pukul 8.30 lepas subuh tu, memang lepas subuh tu memang saya tak tidur lah. Saya akan buat benda lain sebab kalau tidur mungkin akan terlepas kelas. Tapi bila kat rumah ni macam bangun pun tak menentu lah. Lepas subuh tu saya akan tidur balik. And then pengurusan masa saya pun macam jadi tak teratur dengan kerja yang banyak kan. Lepas tu terpaksa lah macam dalam seminggu tu saya terpaksa buat 2-3 kerja. Okey, bila terpaksa buat kerja tu saya rasa membebankan diri saya jugalah. Itu saja, saya tak tahu macam mana nak atasi lah masalah ni. Okey, di sini apa yang saya nampak, Mila bawa 2 isu untuk hari ini. Di mana isu yang pertama adalah masalah internet dan isu yang kedua adalah pengurusan masa. Betul? Okey, boleh saya tahu, saya akan bagi skala pada Mila, skala 1 hingga 10, di mana adakah macam mana cakap, adakah masalah internet Mila tu berada di skala yang mana? Okey, kalau untuk skala internet tu berada di skala 5 lah, sebab dia tak selalunya tak okey dan tak selalu juga lah. Macam dia ada di pertengahan lah. Kadang dia okey je, kadang-kadang ada hari tu contoh macam hujan tu macam ni jugalah, bimbang jugalah kan, sebab memang tak dapat langsung macam hujan. Oh, maksudnya bila ada cuaca yang tak menentu macam hujan yang menyebabkan masalah internet itu berlaku. Macam tu. Betul. Sebelum hujan pun dia tak okey juga, tapi tak adalah tak okey sangat. Bila hujan jadi macam tak okey teruk macam tu. Oh, kalau selain pada hujan, selain contoh macam tak hujan hari tu, lain tu okey lah macam tu kan? Okey jugalah. Okey, kan sekarang bila kata ada masalah internet, sekarang kan kita mengadakan sesi dalam Zoom kan? Mila guna internet siapa sekarang ni? Ya. Mila guna internet sendiri, tapi Mila tak duduk kat rumah lah sebab lain tak apa okey. Jadi Mila tumpang rumah bapa saya kejap. Kelas apa-apa pun Mila masih siap macam nak rekod apa-apa, Mila tumpang rumah dia sekejap and then Mila balik.
Okey, maksudnya di sini bapa saudara Mila mengetahuilah yang Mila mengalami masalah internet dan membenarkan Mila untuk duduk sementara di sana untuk menggunakan internet. Ha, betul-betul. Okey. Dia selalu juga cakap dalam di rumah dia. Okay. So baguslah kan sebab bapa saudara pun memahami kan, boleh membantu Mila kan. Okey, selain daripada Mila meminta bantuan atau tinggal di rumah bapa saudara, apa lagi alternatif yang Mila gunakan untuk atasi masalah internet Mila? Okay. Untuk alternatif lain selain pada tumpuan rumah bapa saudara saya adalah macam contoh saya masuk Webex tu macam saya masuk lewat sikit kan. Kelas tu saya akan tanya balik lah macam apa doktor ada cakap apa tak masa awal kelas saya tadi sebab saya tak sempat masuk kan. So kawan saya cakap lah ni kalau tak ada apa, dia cakap tak ada apa pun macam biasa je kelas. Saya akan keep bertanya lah dengan kawan-kawan sebab takut terlepas info kan. Macam tu. Oh, maksudnya di sini Mila juga ada meminta bantuan rakan-rakan juga untuk apa? Betul. Okey, bagus. Okey, selepas Mila menggunakan alternatif yang Mila katakan tadi, adakah bagi Mila, adakah alternatif itu membantu Mila setakat ni? Setakat yang saya dah buat ni, alhamdulillah itu sangat membantu. Dan tapi sama rasa tegas sikit lah bila terpaksa tanya kawan kan, sebab saya tahu dia pun ada komitmen lain sebab dia pun student juga. Jadi kadang-kadang tu macam segan lah, tapi saya terpaksa juga buat sebab kalau saya tak buat saya mungkin akan terlepas. And then kawan-kawan pun okey je lah, itu yang membuatkan saya lega dan boleh bertanya lagi lah kalau saya ada masalah apa-apa. Okay. Maksudnya Mila rasa lega sebab ada rakan-rakan yang sudi membantu Mila, yang menyokong Mila bila Mila rasa ada kesusahan dari segi internet. Okey. Sebenarnya daripada alternatif yang Mila berikan kepada saya tadi, Mila sebenarnya telah menggunakan alternatif yang terbaik dalam atasi masalah internet Mila, iaitu Mila meminta bantuan daripada rakan-rakan bila mengalami gangguan internet. Dan Mila tinggal bersama bapa saudara buat sementara waktu kan, untuk mendapatkan line internet yang kuat dan laju. Okey, di sini saya lihat alternatif ini membantu Mila sedikit sebanyak, memberi kesan positif kepada Mila. Kerana Mila mengatakan Mila rasa lega. Mila rasa lega kerana Mila rasa lega selepas Mila melakukan alternatif tersebut. Okey. Untuk masalah internet, rasanya tiada masalah untuk Mila sebab Mila sendiri dah ada alternatif. Kan? Okey. Okey, seterusnya isu yang kedua yang Mila bawa ialah pengurusan masa. Okey. Kan Mila kata tadi Mila suasana di rumah, belajar di rumah dan juga di kampus adalah sangat berbeza. Dari segi Mila kata tadi, Mila lepas masa di kampus Mila boleh buat kerja dengan baik, jadual tersusun. Di rumah Mila tidak tahu bahagikan masa macam mana. Okey, boleh saya tahu apa aktiviti Mila di rumah sepanjang belajar di rumah setakat ni? Kalau untuk aktiviti, selain daripada kelas tu, saya akan keluar rumah sikit lah kan, biasa duduk rumah. Sebab saya suka sangat benda-benda yang selerok ni, even time kelas pun saya akan mute, saya akan off video and then saya pergi buat kerja lain lah, tapi saya still juga dengar kelas tu kan. Untuk out dengan kawan-kawan tu macam jarang sikit lah. Kalau waktu cuti, ialah saya hang out dengan kawan-kawan, dengan family. Kalau kat rumah ni saya tak buat apa sangat pun untuk
semua fokus kelas dan buat-buat kerja rumah sikit je. Tu je. Okay, boleh saya tahu sepanjang sehari tu ada tak masa yang Mila free? Maksudnya Mila satu masa tu Mila tak buat apa-apa? Tu kelas cuti je. Saya tak buat apa-apa. Kecuali malam. Kalau malam memang saya struggle buat assignment semua tu sebab pagi kan dah kelas kan. Malam tu memang pack lah untuk buat assignment. Okay, waktu cuti yang Mila katakan tadi. Waktu cuti tu Mila melakukan aktiviti apa? Kalau waktu cuti tu memang saya rehat lah. Saya tengok movie dan sebagainya. Okay, yalah nak release tension kan. Okay. Kan sepanjang belajar di rumah, apa perasaan Mila? Apa perasaan Mila sepanjang berada di rumah? Belajar di rumah. Mila dengar tak? Mila dengar tak suara saya? Okay, dengar. Okay. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, sepanjang saya berada sepanjang saya berada di rumah ni saya rasa macam selesa lah sebab boleh ada dengan family dengan lebih dekat. Kalau ada masa pun saya boleh direct je kepada family. Kalau duduk dekat you mungkin macam susah sikit lah. Kalau dengan roommate tu kalau kita nak berkongsi masalah tu mesti susah sikit lah sebab macam tak kenal, kadang-kadang tak kenal sangat kan. Tapi itulah masalah duduk rumah ni, tak ada line tu je lah dan pengurusan masa. Sebenarnya selesa lagi duduk rumah daripada duduk you. Tapi duduk tu ada kelebihan dan kekurangan dia lah. Okay. Apa yang Mila lakukan untuk atasi masalah pengurusan masa ni? Kalau untuk pengurusan masa, saya baru buat jadual lah kan. Jadual seharian saya rumah lah. Macam contoh, dulu saya buat assignment. Satu minggu tu saya akan buat bagi habis lah assignment ni. Sebab saya dah mindset kalau saya buat bagi habis, saya dah boleh rehat dah hari kemudian. Tapi actually tu tak baik sangat lah sebenarnya sebab dia membebankan diri kita. Jadi saya buat secara alternatif dengan buat jadual tu. Okay, contohnya minggu ni, minggu depan nak kena hantar 3 assignment. Jadi minggu ni saya akan pula lah untuk 3 assignment tu saja. Dan berikutnya lah setelah lah untuk minggu depan tu pula 4. Okay, saya fokus pada 4 subjek ni dulu. Macam tu lah saya buat. Okay. Maksudnya Mila ada buat jadual untuk susun kerja rumah dari segi kerja rumah, dari segi assignment. Betul? Okay. Selepas Mila buat jadual tu, apa yang Mila rasa? Adakah dia membantu Mila dalam atasi masalah pengurusan masa? Saya buat semua tu, saya rasa macam boleh release sikit lah tension saya ni. Sebab dulu saya membebankan diri buat banyak kerja dalam satu masa. Padahal boleh je saya buat jadual tu elok-elok. Jadi masa saya pun jadi sistematik lah. Macam tak kalut sangat. Jadi kalut nak buat itu, ni. Sebenarnya benarnya tak berapa bagus lah kalau kita buat kerja yang banyak dalam satu masa, membebankan diri kita juga kan. Jadi bila ada jadual tu saya macam lega lah, macam happy lah. Macam saya tak ada lah kalut sangat nak buat semua benda dalam satu masa. Okay. Berdasarkan apa yang Mila cakap tadi, Mila rasa gembira sebab Mila membuat jadual yang dapat membantu Mila menguruskan masa di rumah. Okay. Betul. Okay. Untuk alternatif yang ni juga, Mila juga telah menggunakan alternatif yang terbaik iaitu membina jadual untuk uruskan masa Mila dengan lebih efektif lagi. Okay. Tapi setakat ini saya rasa alternatif-alternatif yang Mila gunakan untuk isu-isu Mila itu adalah sangat bagus dan Mila sendiri bagi feedback lepas Mila buat
alternatif tu Mila rasa dia membantu Mila, memberi kesan positif kepada Mila. Okay, saya rasa saya rasa Mila dah tahu apa yang Mila perlu buat dan apa yang terbaik untuk Mila. Okay, jadi apa yang Mila nak share lagi dengan saya selain pada isu masalah internet dan juga masalah pengurusan masa. Sebab dua-dua isu tu kita dapat selesaikan dengan menggunakan alternatif yang Mila berikan tadi. Ada isu lain yang Mila berikan? Saya rasa isu tu sajalah kot yang paling berat setakat ni. Yang lain Alhamdulillah tak ada apa dah. Okay, bagus. Apa yang Mila rasa selepas melakukan sesi ni? Lepas saya dah jalani sesi ni, saya rasa lebih positif lah berbanding masa first saya nak masuk sesi ni. Saya rasa macam banyaknya terbeban apa. Bila dah luahkan semuanya tu, saya tenang sikit, saya happy dan saya rasa apa yang saya buat sama ni betul lah dan saya kena konsisten je benda tu supaya dia lebih efektif lah orang kata. Oh, okay. Alhamdulillah. Feedback yang bagus daripada Mila untuk sesi kali ini. Okay. Sebelum kita menamatkan sesi, saya nak bagi sedikit rumusan mengenai sesi kita pada hari ini, di mana pada awalnya Mila memberitahu isu yang Mila bawa adalah isu masalah internet dan juga pengurusan masa, dan Mila juga telah menggunakan beberapa alternatif dalam menyelesaikan masalah Mila, iaitu Mila membuat jadual dan Mila meminta bantuan rakan-rakan dan juga bapa saudara. Okey, setakat itu saja daripada saya untuk sesi kali ini, dan kita akan berjumpa pada sesi yang akan datang, dan selamat berpuasa kepada Mila. Okay, saya doakan supaya Mila dapat dapat atasi masalah Mila dengan lebih positif dan dapat belajar secara atas talian dengan lebih efektif lagi. Okey, semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Okey, terima kasih Mila sebab sudi hadir pada sesi kali ini, dan kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Okey, terima kasih.